Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Jilawati kita. Baik, Cikgu, teruskan kita punya kelas kita. Silakan. Okey, terima kasih Akmal. Sama-sama. Okey Akmal, sebenarnya bila kita sebut berkaitan dengan integriti ni adalah perbuatan yang bila kita buat sesuatu tu tidak perlu menunggu orang lain nampak kita sebenarnya. Okey. Setengah individu bila orang lain nampak kita baru kita nak bekerja bersungguh. Tapi sebenarnya dia adalah berada sepanjang masa. Okey, kita perlu mengamalkan integriti itu sepanjang masa. Kalau kita tengok kepada kepentingan integriti ni dalam organisasi. Yang pertama ialah kita nak membentuk budaya kerja yang berintegriti. Yang mana apabila individu itu mempunyai integriti, dia sangat mempengaruhi rakan-rakannya. Okey, jadi kat situlah kita tengok budaya kerja yang bagaimana kita akan membentuk dalam organisasi. Jika seseorang individu itu terlalu menunjukkan integriti yang negatif ataupun melanggar integriti, maka budaya kerja kat situ dia akan nampak akan buruklah. Tapi kat sini kita akan tengoklah bila integriti itu ada dalam diri seseorang ataupun diri pekerja, maka Akmal kat sini organisasi ini akan berkembang. Jadi bukan daripada sebenarnya organisasi ini dia bergantung kepada pekerja itu sendiri. Kalau Akmal nak tahu sebenarnya dalam sekolah pun kita ada organisasi. Contohnya koperasi sekolah. Itu salah satu organisasi yang disebut oleh TVA tadi. Okey, kita ada organisasi pengawas. Di sinilah kita akan membimbing dan membantu mereka untuk meningkatkan integriti mereka. Berdasarkan beberapa elemen dalam integriti tadi. Yang kita ada sebut tadi kan, Akmal sebut last sekali adalah akhir sekali adalah bertanggungjawab. Ini dah kita nak memupuk sikap bertanggungjawab kepada murid-murid untuk ada integriti. Jadi yang keduanya ialah kita nak mengekalkan image, credibility dan reputasi organisasi. Ini sangat penting. Memang sangat penting Akmal. Apabila kita ada integriti ini, organisasi yang penting saya bagi tahu tadilah akan berkembang. Kita akan dapat melahirkan ataupun menunjukkan perkhidmatan, memberi perkhidmatan yang terbaik. Kalau kita bahagian produk, menghasilkan penghasilan produk, maka produk-produk itu ada yang berkualiti. Kerana apa? Kita ada pekerja yang berintegriti. Ya, contoh seperti saya sendiri pun mesti ada integriti kan. Okey, dekat sini ini adalah artikel iaitu bahan rangsangan yang diberikan kepada murid. Okey, selain daripada buku teks yang saya bagi tadi, sebagai rujukan ini ada artikel yang berkaitan dengan integriti. Okey, saya akan minta murid untuk mencari kepentingan lain yang kita boleh nampak dalam sesebuah organisasi. Okey, ini salah satu artikel lah. Jadi yang keduanya ialah dari laman web. Okey, murid-murid boleh menggunakan laman web seperti laman web rasmi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan. Okey, boleh cari dalam talian, kita akan ada laman web ini. Dia ada fungsi utama Suruhanjaya ini. Kalau kita tengok fungsi ini, kita akan nampak ya banyak kepentingan yang mereka berikan kepada masyarakat. Okey. Ini antaranya ialah ini. Okey, kita buka kepada murid kita. Okey, kita ada bagi masa. Buka kepada murid kita melalui artikel. Okey, surat khabar berita harian tadi. Murid mencari apakah kepentingan yang murid jumpa. Okey. Siapa nak jawab untuk memberi ataupun berkongsi apa yang mereka jumpa dalam artikel sebentar tadi. Okey, ada sesiapa? Silakan, Pelajit. Kepentingan yang saya jumpa tu penghayatan nilai murni dalam perkhidmatan awam. Penghayatan nilai murni dalam perkhidmatan awam. Okey, betul lah. Ini adalah salah satu. Seperti saya terangkan tadi, dalam seorang yang berintegriti, dia akan mengamalkan nilai-nilai utama dalam organisasi. Bagaimana dia mengamalkan nilai-nilai ini untuk meningkatkan integriti mereka. Biasanya organisasi ini dia akan menetapkan nilai apa yang mereka mahukan. Okey, macam seperti tadi, bagi saya nampak semua organisasi mesti menerapkan elemen bertanggungjawab. Betul kan? Kalau kita kata contoh tadi koperasi sekolah, nilai elemen apa yang dia nak bagi kepada pelanggan mereka? Contohnya disiplin, beratur semasa membeli makanan. Betul kan? Biasa di kantin murid-murid ini berperanan
tidak memotong barisan semasa membeli makanan. Betul? Okey. Selain daripada itu, ada siapa lagi yang nak berkongsi kepentingan yang mereka jumpa dalam artikel ini? Okey, angkat tangan. Kat angkat tangan. Okey, silakan Catherine. Budaya, nilai dan etika dalam menguruskan organisasi perkhidmatan awam. Okey, ini seterusnya adalah Catherine jumpa kepentingan yang kedua iaitu budaya, nilai dan etika dalam pengurusan organisasi perkhidmatan awam. Ini kita nampak kepentingannya. Betul Catherine? Perkongsian tersebut. Terima kasih. Okey, kalau kita, seperti yang kita saya bagi tahu tadi. Yang pertama iaitu budaya, pembentukan budaya di dalam organisasi dalam suasana pekerjaan. Okey, dan yang seterusnya adalah nilai. Okey, yang saya bagi tahu tadi bagaimana organisasi ini menerapkan beberapa nilai untuk dipatuhi ataupun diikuti oleh para pekerja mereka. Okey. Okey, saya suka sebenarnya melihat kepada balik semula kepada organisasi di sekolah. Kenapa? Di situ ialah murid-murid dibantu, diterap oleh majikan. Siapa majikan? Iaitu guru. Guru. Kan? Guru itu adalah majikan mereka yang mana kepentingan dia menerapkan nilai dan etika kepada murid supaya mewujudnya kerja berpasukan dalam organisasi tersebut. Kalau kita tengok kekuatan organisasi pengawas, kenapa saya bagi contoh yang dekatlah dengan murid. Okey. Kalau saya bagi contoh yang jauh dengan murid, murid takkan dapat kan? Ataupun sukar untuk memahami. Okey. Jadi saya dekat dengan murid bagaimana pengawas organisasi pengawas ini kerja berpasukan. Mereka ada sistem kerja. Okey, contohnya murid-murid bertugas di mana, pada waktu pagi apa yang mereka lakukan dan bagaimana perkhidmatan yang mereka berikan kepada murid lain. Okey, seterusnya kita boleh kata etika kerja mereka bagaimana. Okey, jika mereka melanggar ataupun tidak mematuhi etika yang ada dalam organisasi tersebut, apa tindakan kepada mereka? Okey, sebab kita nak membentuk satu kerja berpasukan. Organisasi yang terbaik adalah di situlah bermulanya dari pekerja dan dari majikan itu sendiri. Bagaimana majikan itu memberi sokongan dan memberi motivasi kepada para pekerja. Kalau kita lihat sebenarnya dalam organisasi itu bukan kita ada hanya pekerja tetapi majikan. Okey, majikan ini boleh memberi sokongan, memberi teguran, membantu menyiapkan kerja, mempermudah cara kepada sesebuah organisasi. Okey, kita teruskan ya. Okey, boleh cikgu. Untuk kepentingan yang awak jumpa dalam laman web rasmi. Okey, murid mungkin ada terjumpa apakah kepentingan yang kita nampak daripada organisasi ini iaitu Suruhanjaya Integriti Agensi Penguasaan. Saya buka. Ada sesiapa yang nak jawab? Angkat tangan ya. Okey. Silakan. Tanusri. Baiklah, daripada hasil pencarian saya ada jumpa satu kepentingan. Kepentingan tu ialah melindungi kepentingan orang ramai dengan mencegah dan menangani salah laku seseorang pegawai penguat kuasa. Okey, daripada fungsi ini, Tanusri terjumpa sesuatu kepentingan. Yang mana kepentingan ini, terima kasih Tanusri. Terima kasih. Tanusri iaitu melindungi kepentingan orang ramai. Okey, ini adalah perkhidmatan yang diberikan iaitu melindungi orang ramai supaya salah laku pegawai awam ataupun pegawai penguat kuasa diatasilah, dapat dibantras dengan lebih baik lagi. Bagaimana? Contohnya seperti ada aduan daripada masyarakat tentang individu tersebut. Jadi inilah kepentingannya. Kita menjaga kepentingan orang ramai. Ini bagus sih sebenarnya. Okey, ada lagi? Kepentingan lain yang kamu murid cari yang terjumpa dalam ni? Siapa tu? Angkat tangan. Tivia. Okey, Tivia angkat tangan. Okay, Tivia. Alright, silakan. Cikgu, saya telah mencari satu kepentingan iaitu menggalakkan kesedaran, menambahbaikkan dan pendidikan berhubung integriti di dalam sesuatu agensi penguatkuasaan dan mengurangkan salah laku di dalam kalangan pegawai penguatkuasa. Okey, yang nombor 5 ni. Kalau aku lihat dekat sini. Terima kasih Tivia. Okey, ini adalah menggalakkan kesedaran ataupun menambahbaikkan dan memberi pendidikan. Okey. Memberi pendidikan kepada siapa? Memberi pendidikan kepada orang ramai ataupun masyarakat bagaimana nak membuat aduan jika berlakunya salah laku.
Okey, jadi perkhidmatan ini adalah sebenarnya sangat membantu masyarakat supaya pekerja-pekerja lebih berintegriti. Okey, kalau kita kata integriti ini lebih dekat kepada pembentukan etika individu. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada implikasi. Kesan. Seperti contoh tadi, nanti kita tengok contoh adakah boleh berniaga di pejabat. Okey, secara umumnya kita boleh nampak dekat sini ialah implikasi yang pertama adalah mutu kerja atau perkhidmatan akan merosot. Alamak. Okey, mutu kerja siapa? Individu tersebut. Ya. Okey, kalau kita lihat apabila dia tak ada sikap datang lambat, contoh hadir ke tempat kerja lewat ataupun tidak datang ke sekolah, tidak datang ke tempat bekerja. Jadi mutu kerja dia tidak berkualiti lah. Kerja dia akan jadi lambat untuk siap, betul kan? Yep. Jadi yang keduanya kita akan lihat adalah sikap individualistik. Mengatasi kerja berpasukan. Maksudnya macam mana tu, cikgu? Okay, individualistik ni adalah mementingkan diri sendiri. Sepatutnya apabila kita berada di dalam organisasi, kita perlu ada satu adalah kerja berpasukan. Apa sahaja pekerjaan yang telah dipertanggungjawabkan kepada pekerja tersebut, okey, kita perlu bekerja bersama-sama. Yep. Okey? Jadi kat sinilah apabila sikap mementingkan diri sendiri ini, dia akan memberi impak yang sangat besar kepada organisasi. Okey. Sebenarnya sikap inilah yang sebenarnya tak perlu ada pada dalam diri seseorang. Yes. Mungkin saya boleh ingatkan anak murid saya sebagai seorang pengawas. Mungkin ada yang pengawas di sini kan? Ada yang pengawas? Ada ke? Pengawas. Jadi kita perlulah mengelakkan dari bersikap individualistik ataupun mementingkan diri sendiri. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita pergi contoh. Saya nak bagi pengukuhan ataupun pemahaman kepada murid-murid. Contoh salah laku dalam organisasi. Okey. Dalam sebuah organisasi ni, melakukan pekerjaan luar tanpa kebenaran adalah satu kesalahan. Ini adalah termasuk dalam Peraturan 5, Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Jadi akta akan dah dibukukan. Maka pekerjaan luar itu sebenarnya boleh tetapi bukan di dalam pejabat ataupun semasa kita sedang bertugas. Jadi kita nampaklah dekat sini apa impak apabila kita melakukan pekerjaan di luar. Yang pertama adalah tidak menyiapkan kerja tepat pada waktunya. Betul kan? Maksudnya apa kat sini ialah apabila kita sibuk dengan perniagaan contoh atau di waktu bekerja yang sepatutnya kita perlu disiapkan pada jangka masa yang telah ditetapkan. Jadi kat sini ialah dia akan ambil masa yang lama lah. Betul kan? Okey, ada siapa yang nak menyambung ataupun memberi implikasi lain selain daripada tidak menyiapkan kerja tepat pada waktunya? Okey, boleh angkat tangan? Okey, Pak Zid. Silakan pengawas kita. Waktu pejabat akan digunakan untuk urusan peribadi. Peribadi. Ya, betul lah. Membuat kerja peribadi pada waktu pejabat. Ini kita betulkan ayat dia lah. Susunan ayatnya iaitu membuat kerja peribadi iaitu tadi apa sahaja perniagaan yang semasa bekerja. Saya bagi satu lagi contoh. Untuk pemahaman lagi iaitu membantah dan melawan pegawai atasan. Ini ada dalam 4.2 seseorang pegawai tidak boleh ingkar perintah. Jadi apa implikasi kalau kita melawan pegawai atasan kita? Atau contoh pengawas melawan majikan dia guru. Apa implikasinya? Kita tengok ya. Kerja berpasukan gagal dibentuk dalam organisasi. Dia ada berkaitan tadi dengan sikap individualistik yang mementingkan diri sendiri tadi kan. Jadi dia rasa dia buat lebih baik kan. Jadi kat sini kerja berpasukan tu tak terbentuklah dalam organisasi. Maksudnya organisasi tidak berkembang. Ada sesiapa yang nak tambah lagi ataupun memberi implikasi lain? Bagi contoh ni angkat tangan. Catherine. Belum sempat saya bagi angkat tangan kan dia dah angkat. Silakan. Organisasi tidak akan mencapai misi maupun visi. Betul. Saya setuju. Tu tengok gambar ni kan. Inilah visi, betul kan? Visi dan misi organisasi tidak akan dicapai. Kita faham dalam sebuah organisasi kita ada visi dan misi. Inilah yang kita nak capai dalam organisasi ini untuk meningkatkan lagi produktiviti, meningkatkan lagi perkhidmatan. Jadi apabila kita terlalu membantah, terlalu melawan,
maka visi dan misi ini tidak akan tercapai. Betul tu. Okey, baiklah. Itulah dia cikgu kan, apa itu integriti dan juga implikasinya cikgu. Okey, kita nak berehat sekali lagi. Pada murid-murid semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Atas.